sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga dinukilkan oleh Ibnu Majah, baginda pernah berpesan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra' al-Quran fi kulli syahr." Bacalah kamu akan Quran pada setiap bulan. Jadi ulama istinbatkan dalam riwayat ini bahawasanya tidak sewajarnya bagi seseorang muslim ataupun mukmin untuk dia tidak membaca atau menyentuh Quran lebih daripada 1 bulan. Agak-agak tuan-tuan, kalau bukan Ramadan, pernah tak dalam sepanjang umur, usia, waktu yang kita lalui, sebulan yang Allah berikan masa kepada kita, kita tak berkesempatan untuk membaca Quran? Kalau ada, ini adalah satu benda yang amat malang. Kerana para ulama mengatakan tidak selayaknya bagi seseorang dalam tempoh 30 hari berlalu baginya, tidak ada satu pun ia mencari ruang dan peluang untuk dia membaca kalam Allah. Tuan-tuan, kalau nak baca Quran, jangan tunggu kita ada waktu lapang, tapi kita mesti melapangkan waktu kita untuk membaca Quran. Bukan kita tunggu waktu kita lapang untuk membaca. Kerana para salafus salih, mereka menjadikan membaca Quran ini bukan sekadar satu kewajipan ke atas mereka, tetapi menjadi satu hobi mereka di dalam amalan seharian mereka. Sebab tu kalau kita lihat di sana adanya perkara yang Nabi berikan bimbingan. Dalam satu hadis dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, baginda menyatakan pada kita, sehingga ulama keluarkan hukum daripada ayat hadis itu, tidak selayaknya kita kalau dalam satu hari paling minima atau minimalnya untuk kita baca Quran sekurang-kurangnya 10 ayat. Ini paling command lah. Orang kata paling malas lah, bahasa mudah dia kan. Kerana Nabi sebut man qara'a bi 10 ayatin min ayatillah lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang dalam tempoh 1 hari dia membaca 10 ayat daripada ayat Al-Quran, maka Allah akan perintahkan para malaikat supaya tidak menuliskan dia pada hari itu termasuk orang yang lalai. Maknanya tuan-tuan, kalau dalam satu hari kita tak sempat baca Quran, malaikat akan tulis dia ni dalam senarai orang-orang yang lalai. Siapakah orang yang lalai itu? Iaitu orang yang ghaflah, orang yang lalai, yakni orang yang dilekakan ia daripada peringatan, daripada kebaikan dan daripada benda-benda yang memberikan pengajaran kepada dia. Jadi kita tak nak termasuk di kalangan orang-orang yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tuan-tuan kenal seorang sahabat Nabi yang digelarkan sebagai antara qurra, iaitu pakar pembaca Quran di zaman Nabi, iaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sehingga kalau kita menyelusuri kisah Ubay bin Ka'ab, Nabi, antara sahabat Nabi yang Nabi suka dia baca Quran, antaranya Abu Musa al-Ash'ari, antaranya Abdullah ibn Mas'ud, antaranya Ubay ibn Ka'ab. Sehingga kan Nabi pernah jumpa Ubay, Nabi kata, wahai Ubay, bacalah ayat lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyaumul bayyinah. Wahai Ubay, bacalah ayat ini kepada aku kerana Allah mengirim salam kepada kamu. Kerana apa Ubay dapat kelayakan seperti itu? Kerana Ubay tidak pernah melekangkan kehidupannya dengan Al-Quran. Sehingga Ubay menangis. Disebutkan dalam riwayat, Ubay menangis. Ubay kata, wahai Rasulullah, apakah Allah memerintahkan kamu supaya ayat ini aku baca kepada kamu, bukan kamu baca kepada aku? Ya, kata Nabi, bahkan Allah sebut namamu di sisi para malaikatnya. Maka menangis Sayyidina Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu.
Kerana sahabat yang lain menceritakan Sayyidina Ubay, di antara amalan yang dia rutinkan, dia tidak pernah meninggalkan membaca Quran pada 3 waktu. Pada 3 waktu. Jadi kalau tuan-tuan tak nak buat 3-3 pun tak apa, nak buat lebih pun tak ada masalah. Tapi sahabat dia buat yang moderate lah, ya. Yang pertama, Ubay tidak pernah meninggalkan membaca Quran, iaitu sesudah fajar. Ini masa waktu fajar, di kala waktu subuh, ya, di kala waktu subuh sehingga terbitnya matahari. Ini antara amalan yang tidak ditinggalkan oleh para salaf. Ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran dalam surah Al-Isra. Kalau tuan-tuan baca Quran dalam surah Al-Isra, kenapa para salafus salih suka baca Quran lepas subuh sampai terbit matahari? Tapi yang bestnya lepas subuh ni bukan baca Quran, tuan-tuan. Tidur lepas subuh sampai terbit matahari. Yang tu yang best, bukan baca Quran. Sebab dalam ayat Quran Allah sebut, Allah menyatakan, wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Allah bersumpah, wa Qur'anal fajr, demi Quran yang dibaca di waktu subuh, waktu fajar. Kerana bacaan Quran di waktu fajar itu dipersaksikan oleh sekeluruh dan sekalian para malaikat. Tuan-tuan, kalau kita baca Quran, kita bukan dapat pahala baca semata-mata. Kalau tuan-tuan baca, orang lain dengar, pahala orang dengar pun tuan-tuan dapat, sebab tuan-tuan baca. Tapi kalau tuan-tuan baca, seluruh malaikat dengar, siapa yang boleh beritahu kepada saya jumlah keseluruhan para malaikat? Tak terhitung. Nabi pun tak pernah cerita, sebab nak bagi tahu jumlahnya banyak. Maka oleh kerana itu, para malaikat Allah, mereka berhimpun dan berkumpul pada waktu fajar. Malaikat yang bertugas di waktu malam untuk naik di waktu siang, dan yang tak bertugas di waktu siang turun di waktu awal pagi. Dan mereka berhimpun di kala itu, dan mereka memberikan persaksian di atas bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, Sayyidina Ubay radhiyallahu an juga tidak meninggalkan bacaan Al-Qurannya, iaitu di waktu 1/3 malam atau 1/2 malam. Terpulang 1/2 malam pun boleh, 1/3 malam pun boleh. Selain daripada buat qiyamul lail, selain daripada buat amalan-amalan yang lain, antaranya juga kita dituntut untuk membaca Al-Quran. Sebab tu kalau kita lihat dalam surah Al-Muzammil, Allah Ta'ala juga ada menyebutkan kepada kita tentang keutamaan membaca Quran di waktu lewat malam. Allah menyatakan, inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya orang-orang yang membacakan Al-Quran di waktu 1/3 malam itu, apa kesan dia, tuan-tuan? Asyaddu wata'an, lagi sangat memberi kesan kepada hati dan jiwa manusia. Wa aqwamu qila, dan ia adalah perkataan yang lebih memberikan kepada kamu kelurusan, maknanya memberikan pengajaran. Sebab tu kalau kita bangun tengah malam, tak semesti yang sebaiknya tengah malam lah. Kalau tuan-tuan nak baca lepas isyak pun tak ada masalah. Sebab tu ulama' bincang, baca Quran antara waktu malam dengan waktu siang, mana lebih afdal? Yang lebih afdal baca Quran di waktu malam berbanding waktu siang. Tapi bukan bererti tak payah baca waktu siang. Jangan salah faham. Kita cerita dua-dua dituntut, cuma mana lebih afdal? Maka lebih afdalnya malam. Sebab apa ulama' kata malam? Pertama, ada beberapa dalil yang menunjukkan malam itu lebih baik. Ya, ada beberapa dalil yang menunjukkan pada waktu malam itu adalah lebih baik. Ya, seperti mana ayat yang dibacakan tadi. Demikian juga Nabi membacakan dalam qiyamul lail. Yang paling baik tuan-tuan baca Quran di dalam solat malam.
Sebab tu Nabi salat malam, walaupun Nabi salat tahajud 8 rakaat atau 10 rakaat, tetapi Nabi baca dengan bacaan yang sangat panjang. Kerana nak tunjukkan baca di waktu malam itu adalah lebih, ulama kata lebih afdal. Sebab apa? Sebab kata Imam Nawawi, dia lebih ikhlas. Sebab apa? Tuan-tuan baca, orang lain tak nampak tuan-tuan baca. Jadi dia lebih ikhlas dan lebih dihadiri oleh para malaikat, dan juga waktu yang berkat. Baik, wallahu taala alam bisawab. Sekadar itu, semoga ia memberikan manfaat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.